Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, macam biasalah, nama aku Iqmal Noor. Lepas tu kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku, Ken. So guys, aku just nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe guys. Okay guys, so macam korang baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita nak buat horror. Okay, sebab tak adalah lama sangat kita tak buat horror kan. Macam sebab aku kan ada buat selang-seli kan, ada horror, ada tak, ada horror, ada tak kan, macam tu. So macam korang tahu sekarang ni aku tak ada dekat Kuantan tau. Aku tak ada dekat rumah aku. Sekarang ni aku ada dekat rumah studio dekat Kuala Lumpur. Macam tu jadinya aku ingat nak buat vlog seram, tapi aku tak dekat rumah. InsyaAllah nanti kalau aku dah balik Kuantan, baru aku buat vlog seram. Kita pergi dekat tempat yang aku cakap tu lah. So sekarang aku tak boleh pergi lagi sebab aku ada kat Kuala Lumpur. Aku nak settlekan kerja aku. Aku nak buat lagu apa benda semua. So nanti bila lagu aku nak keluar nanti, aku akan bagi tahu dekat YouTube lah. Korang just stay tune je. So sekarang ni aku dekat KL ni sebenarnya aku buat lagu. So kena record lagu, kena buat MV, music video tu macam tu. So this whole month ni, satu bulan ni memang pack gila. Jadual aku memang sangat orang kata pack. Dalam aku punya jadual aku record lagu, aku buat apa benda, buat lagu apa benda semua ni, aku still buat video untuk korang juga. Macam tu, korang jangan risau. Tapi aku buat video ni dekat KL lah, macam tu, bukan dekat Kuantan. Rumah aku dekat Kuantan, Pahang. Macam tu. So sekarang aku kat Kuala Lumpur. InsyaAllah nanti kalau aku dah balik, kita buat vlog horror seram macam biasa. Kita ajak Ilham, kita ajak Wawa ke. Tapi Ilham sekarang ada dekat asrama. Macam tu, tunggu dia balik asrama baru boleh buat dengan Ilham lah. Tapi Wawa still ada dekat rumah dia. Sebab basa-basi, jom kita masuk dalam video kita hari ni lah. So macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita nak cakap tentang sihir katak puru. Sihir ni ada banyak guys sebenarnya. Ada macam ada sihir tu, ada sihir ni, santau tu, santau ni kan. Ada orang cakap ada santau angin, ada santau macam-macam, macam sihir tanah kubur, santau itulah, santau ni lah. So macam tu juga dengan sihir katak puru. Nama pun korang dah tahu, sihir katak puru. Dia punya motif dia tu memang daripada katak. Macam tu, apa-apa pun memang berbalik kepada katak. So kalau sihir tanah kubur, dia lebih kepada sihir, motif utamanya tanah kubur. Sifat utamanya adalah tanah kubur. Tapi kalau sihir santau ataupun santau puru ni, dia punya motif ataupun unsur utama dia adalah katak puru. Video ni ada lalu dekat TikTok tau, pasal Ustaz Kazim Ilyas. Okay, dia kena sihir. Dia kata dia kena sihir tu sihir ataupun santau katak puru. Nak dijadikan cerita macam tu pun macam aku baru teringat. Lepas tu aku pun buat research santau ataupun sihir katak puru ni. Sebab memang jarang dengar pasal sihir katak puru, santau katak puru, memang jarang dengar. Bukan cakap korang, kalau korang tak tahu, aku pun tak tahu ada sihir katak puru ni. So bila first video tu lalu dekat FYP TikTok aku baca komen kan, ramai orang doakan Ustaz Kazim Ilyas, ramai orang doakan dia Ustaz, macam tu, kami doakan Ustaz sembuh apa benda semua kan. Siapa yang buat ni, mintalah dia dapat orang kata balasan macam tu. Untuk pengetahuan korang, Ustaz Kazim Ilyas ni, okey, dia penceramah, dia Ustaz. Dia memang best gila kalau dia bagi ceramah tu. Okey, aku tak tahu nak cakap korang, memang best gila. Kalau kita dengar dia punya ceramah tu, tak bosan lah macam tu kan. Dia pandai buat lawak, dia pandai nyanyi, tak silap aku, dia pandai nyanyi juga macam tu kan. Dia pandai buat lawak. Jadinya bila kita tengok ceramah dia tu, kita rasa macam nak dengar lagi macam tu. Dia macam tak bosan. Macam tu juga aku tak tahu kalau korang pernah tengok tak Ustaz Kazim Ilyas punya ceramah, tapi bagi aku ceramah dia best. Sebelum dia kena santau ataupun sihir katak puru ni, dia ada kena santau lagi, dia kena sihir lagi tau. Orang kata dia kena sihir. Orang tu orang kita, tapi dia pergi siam. Dia minta tolong bomoh siam untuk sihir Ustaz ni. Macam tu lebih kurang. Aku dah baca lah dekat Facebook apa benda semua. Sebab kita kan selalu tengok cerita-cerita seram, kita selalu tengok berita-berita seram kan, apa benda semua kan. Dah banyak kali dah dia kena sebenarnya. Aku tak tahu nak cakap macam, tapi memang dah banyak kali dah. Sekali tu dia berhenti sekejap kot daripada dia bagi ceramah sebab dia sakit. Pakai tongkat, muka dia kurus sangat, lesu sangat muka dia, macam muka orang sakit betul. Sebab dia kena buatan orang tu, dia kena santau ataupun sihir. So hari ni kita akan cakap pasal sihir ataupun santau katak puru. Kenapa korang dah tahu katak puru? So macam aku cakap tadi, motif ataupun unsur utama santau ataupun sihir ni bermotifkan katak puru.
Macam tu. Aku dah buat research banyak, tapi tak banyak juga yang aku jumpa pasal sihir katak puru ni. Aku tak tahu kenapa. Bila aku google, memang banyak keluar pasal berita Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Kazim Ilyas. Sebab sihir ni dia yang kena. Kau faham tak macam tu? Jadinya dekat Google tu muka Ustaz Kazim Ilyas je macam tu. So aku ada tengok dekat TikTok, okey, sihir katak puru ni dia macam ni. Contoh dia pergi dekat seorang bomoh. Okey, contoh dia pergi kat seorang bomoh ni. Ni contoh dia pergi kat seorang bomoh. Dia tak suka dekat orang ni. Okey, dia tak suka kat mamat ni lebih kurang macam tu. So, dia cakap kat bomoh ni, aku nak engkau buat sihir katak puru dekat dia ni. Macam tu. So, macam mana? Bomoh tu pada pandai lah dia ambil macam katak puru ke apa benda, katak mana, katak puru, katak mana. Dia nak rembat, dia rembat lah macam tu. Dia ambil katak tu. Contoh dia baca ke something, tak silap aku dia baca ke something ke, dia buat apa ke dekat katak tu, aku tak tahu lah dia buat apa, aku jangan tanya aku tak pernah buat. Itu dia ambil katak tu, contoh cocok katak tu, bomoh tu cocok perut katak tu, laki tadi tu akan rasa sakit macam mana yang katak tu rasa. Faham tak? Macam tu. Contoh dia ambil, bomoh tu ambil katak tu, bomoh tu bakar katak tu dekat atas lilin yang ada api, lebih kurang macam tu. Orang kat sana akan rasa sakit macam mananya katak tu rasa. Macam mana katak tu rasa kena panggang dekat api, macam tu orang tu akan rasa macam tu. Macam mana senangnya orang nak tahu yang orang tu kena sihir atau pesantar katak puru, dia akan meninggalkan tanda macam kulit katak. Faham tak? Katak dia kan dia macam ada tekstur kulit dia macam menggerutu-gerutu macam tu, warna kelabu macam tu lebih kurang kan. So orang yang akan kena santar atau sihir katak puru ni kan ada kesan macam tu. Memang dia macam menggerutu macam kulit-kulit katak macam tu lebih kurang. Aku tak tahu ni betul ke tak, tapi aku tengok dan aku baca, aku buat research, aku tengok dekat internet macam tu. Dan biasaannya, okey, aku ada baca dekat pusat perubatan apa tu cakap, lepas tu aku ada tengok video YouTube juga, dia kata kebiasaannya siapa yang kena santau ataupun sihir katak puru ni susah sikit nak orang kata nak ubat dia. Macam tu. Sebab tu Ustaz Kazim Ilyas dia ada buat dekat Instagram ke dekat mana tak silap aku, dia cakap dia merayu siapa yang pandai ubatkan sihir atau pasal tu katak puru ni, tolonglah dia. Macam tu. Memang dia macam tak tahu nak cakap macam mana, memang susah sikit lah orang katakan nak ubat sihir atau santau katak puru lain daripada sihir atau santau yang lain. Kalau sihir atau santau lain senang sikit kan, dia macam ada cara dia macam ni kan. Tapi kalau sihir atau santau katak puru ni macam strong lah macam tu, kuat macam tu. Tak semua orang boleh ubatkan. Aku pun tak tahu apa masalah orang yang nyantau-nyantau ni macam tu. Kita pun tak tahu apa masalah dia. Kau faham tak? Dia tak takut Tuhan ke? Tak takut mati ke? So aku tak tahu apa motif orang yang buat ni dekat Ustaz ni macam tu. Tapi Ustaz Kazim Ilyas pernah cerita dekat satu ceramah dia. Waktu mula-mula tak silap aku dia kena sihir, dia kena santau dulu macam tu, dia cerita macam ni. Waktu tu dia bagi ceramah. Dia bagi ceramah tu dia ada cakap pasal satu benda. Okey? Dan orang yang santau dia ni sebenarnya orang yang dengar ceramah dia. Orang yang dengar ceramah dia. Kau faham tak? Orang yang dengar ceramah agama santau dia. Kau faham tak? Aku macam macam tu So orang tu dengar ceramah dia, tu tak setuju dengan apa yang Ustaz Kazim Ilyas cakap. Dia macam sakit hati. Kau faham tak? Dia sakit hati macam, kenapa Ustaz ni cakap macam ni? Aku bagi dia sekali lebih kurang macam tu. So Ustaz tu kena santau, kena sihir dengan orang yang dengar ceramah dia. Orang tu tak puas hati dengan dia. Kau faham tak? Aku macam blank kat situ. Macam orang bagi ceramah kau tak puas hati, kau pergi santau orang. Apa? Takutnya macam tu. Itu dah seram satu dah. Waktu tu Ustaz tu lama sakit. Ustaz Kazim Ilyas lama lah juga sakit macam tu kan. Lama tak bagi ceramah. Kesian dia. Lepas tu nak dijadikan ceritanya. Allah nak buka hati tau. Allah nak buka hati. Orang kata nak bagi urusan Ustaz Kazim Ilyas ni mudah apa benda semua. Allah bukakan hati orang yang santau dia tu. Okey, tak silap akulah. Aku ingat-ingat lupa cerita ni. Orang tu telefon Ustaz tu. Orang tu telefon Ustaz tu. Assalamualaikum Ustaz, saya minta maaf macam tu. Saya hantar gini-gini dekat Ustaz. Saya buat macam ni, saya santau Ustaz macam ni. Sebab saya terasa hati dengan Ustaz. Sebab saya gini-gini. Gini lebih kurang. Gini. Tu maksudnya dia tak puas hati dengan Ustaz Kazim Ilyas. Sebab Ustaz Kazim Ilyas bagi ceramah, ada cakap something tu, dia macam tak puas hati dengan Ustaz tu. Kau faham tak? Ustaz Kazim Ilyas cakap apa? Dia cakap tak apalah. Dia maafkan weh. Dia maafkan macam tu. Ustaz Kazim Ilyas maafkan orang tu. Kau faham tak? Kalau aku nak jumpa orang tu daripada depan, aku tengok muka dia macam ni. Aku tengok dulu muka dia. Apa pasal dia buat macam tu? Aku nak tanya, apa pasal kau buat macam ni kat aku? Macam tu. Aku tak nak marah dia. Okey, sebab dah kena dah pun. Macam tu kan lebih kurang kan? So kalau akulah kan, aku nak tengok muka dia. Kenapa awak buat saya macam ni? Kenapa? Macam tu lebih kurang. Macam tu je. Nak marah lebih-lebih tak boleh. Kita dah kena kan macam tu. So nak dijadikan ceritanya, orang tu kalau Ustaz tu dia mengaku dekat Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz Kazim Ilyas tak marah tak apa. Dia cakap macam, apalah dia dah sedar kesilapan dia.
Kan nak buat macam mana? Macam tu. So macam itulah jadinya. Bagus kan Ustaz Kazim Ilyas, dia macam reda je. Untuk pengetahuan korang, dah 8 bulan Ustaz Kazim Ilyas bertarung nasib dengan benda ni, dengan sihir ataupun santau ketak puru ni. Dia macam sihir ataupun santau ketak puru ni, dia macam bukan sekaligus tau. Dia macam makan sikit. Sebab apa? Sebab macam aku cakap tadi, motif ataupun unsur utama sihir atau pasantau ni, okey, daripada katak puru. So itu bergantung kepada apa yang terjadi dekat katak tu sebenarnya. Katak tu kena lenyek dengan kereta ke? Katak tu orang pijak, orang sepak ke? Katak tu orang bakar ke? Apa yang terjadi dekat katak tu, itulah yang akan terjadi dekat orang yang akan kena santau ataupun sihir katak puru ni. Macam susah nak tidur. Bila susah nak tidur, kita tak ada tenaga, kita tak ada energi. So kita macam lemah lesu bila kita tak boleh tidur. Lepas tu kadang-kadang kulit dia berdarah. Lepas tu macam aku cakap tadi, menggerutu. Macam itulah kesan dia. So memang Ustaz Kazim Ilyas kata, dan orang yang bantu Ustaz Kazim Ilyas juga dalam ilmu perubatan ni, dia kata dia orang yang buat benda ni memang sengaja nak Ustaz Kazim Ilyas ni, orang kata, menderita sikit. Kau faham tak? Untuk pengetahuan korang, orang yang menderita sikit ni macam lama ni, dia lagi sakit daripada orang yang menderita, orang kata, sekejap. Dia macam menderita sekejap, lepas tu bila dia menderita sakit lama, so dia akan dapat sakit tu lama, dan dia akan dapat sakit tu sakit lebih kurang macam tu. So diorang ni memang sengaja nak buat benda macam ni, sengaja hantar sihir atau pesantren ketak puru ni, supaya Ustaz Kazim Ilyas rasa sakit tu berpanjangan. So nak dijadikan ceritanya, Ustaz Kazim ni memang betul-betul sekarang ni memerlukan bantuan lah, dan merayu siapa yang pandai ubat, ada kebolehan untuk mengubat benda-benda macam ni, tolonglah dia. Sebab dia kata dia tak sanggup dah, dan kita pun tak nak tengok dia derita, dan kita nak tamatkan penderitaan tu. So siapa yang tengok video ni yang pandai berubat apa benda semua, bolehlah contact Ustaz Kazim Ilyas. Okey, pergi je dekat Instagram dia, tak silap aku ada nombor kot kat situ, korang boleh tolong. Kalau aku pandai nak tolong, dah lama aku tolong guys macam tu. Tapi aku just, orang kata, tahu pasal benda-benda mistik ni pasal cerita-cerita macam itulah. Aku ni tak ada kebolehan lagi untuk nak tolong-tolong orang, nak ubat-ubat orang. Kita ni tak berkebolehan lagi macam tu nak tolong. Kalau aku boleh tolong, aku dah lama tolong, nak dijadikan ceritanya macam tu. So guys, aku rasa sampai situ dulu video Nora kita hari ni. Sorry lah kalau macam tak best ke apa. Kalau korang ada suggestion apa-apa video ataupun konten yang korang rasa best, korang just komen dekat bawah. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.